Baik, siling runtuh di Hospital Serdang pada Isnin sekali lagi menarik perhatian umum. Walaupun hanya siling yang runtuh, namun sewajarnya ia diberikan perhatian bagi mengelak sebarang kejadian tidak diingini daripada berlaku. Dan bagi mengulas mengenai isu itu, rakan setugas Marlina Manaf menemu buah Pengurus Besar Kanan Sektor Operasi Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia atau CIDB di PWTC. Kita terus bersama Marlina Manaf. Marlina, silakan. Baik, terima kasih rakan setugas di studio. Bagi mengulas lanjut tentang insiden yang paling terbaru berlaku di Terengganu melibatkan runtuhan masjid, bersama saya ialah saudara Megat Kamil Azmi, iaitu pengarah Pengurus Besar Kanan Sektor Operasi CIDB. Dan terima kasih saudara Megat kerana bersama kami malam ini. Pertama sekali, kalau berdasarkan sebagai lembaga yang memantau industri pembinaan secara keseluruhannya, mungkin boleh beri pandangan kenapa runtuhan boleh berlaku melibatkan bangunan ini? Selalunya kerusakan akan berlaku atas beberapa sebab lah. Pertamanya, reka bentuk yang tidak betul, yang tidak mengikuti standard dari spesifikasi. Kedua, penggunaan bahan-bahan binaan yang tidak mengikuti spesifikasi. Ketiganya, dari segi kualiti untuk kerja yang dilaksanakan oleh pekerja-pekerja yang tidak kompeten. Keempatnya, mungkin disebabkan oleh kelemahan dalam segi pengawasan dan juga penyelenggaraan. Dan kelimanya, bagi projek-projek yang telah pun diserahkan kepada klien, kegagalan boleh berlaku sekiranya penyelenggaraan tidak dibuat dengan cekap. Sebenarnya kalau kita ikutkan banyak projek-projek ini, tentu ada proses-proses yang perlu dilalui sebelum kita serahkan kepada klien selepas bangunan itu siap. Kalau kita melihat secara general, apakah proses yang terlibat apabila bangunan siap untuk diserahkan kepada pelanggan? Apakah yang perlu dipatuhi oleh mereka ini? Selalunya apabila bangunan dah disiapkan, dah diserah kepada klien, maka selalunya kita akan ada proses di mana kontraktor, klien dan juga pihak yang menyelia akan menyemak akan defek-defek ataupun kecacatan yang berlaku di bangunan tersebut. So kecacatan itu sekiranya tidak serius perlulah diselesaikanlah, dibaiki. Sekiranya kesalahan itu serius, maka mungkin completion certificate akan diberikan. Tapi sekiranya tidak serius, maka dalam tempoh defect liability period tersebut, kontraktor perlulah menyelesaikan atau menyiapkan kerja-kerja tersebut. Kalau kita lihat contoh, kalau kes terbaru berlaku di Hospital Serdang melibatkan runtuhan, inilah kali ketiga. Apakah sebenarnya berlaku kalau pada pandangan saudara Megat sini? Apabila bangunan diserahkan kepada klien, saya rasa kita perlu ada proses penyelenggaraan lah. Proses penyelenggaraan ini sebab bahan-bahan binaan yang kita gunakan tu mesti dia ada design life atau belasah kerja ataupun kita ada hayat dia. So kalau tempoh bahan binaan tu mesti orang kata selesai lah, ataupun perlu ditukar dalam masa 10 tahun, maka apabila tempoh tu sampai, dia perlu ditukar lah. So dalam kes-kes tu saya cakap secara general lah ya, dan bukannya mengenai sedar. Sedar tu kita kena tengok pada condition kontrak dia dan sebagainya lah. Tapi kalau kita ikutkan mentaliti secara general kan, kita lihat kita ada banyak bangunan kelas pertama, tetapi mentaliti kelas ketiga, apabila ramai orang tak beri perhatian kepada penyelenggaraan, mereka banyak habiskan dana untuk pembinaan bangunan-bangunan canggih, tetapi meninggalkan perkara paling penting, itu aspek penyelenggaraan. Komen ni? Saya setuju. I think kos yang kita gunakan untuk pembangunan patut juga disediakan untuk penyelenggaraan, supaya bangunan itu dapat digunakan dengan lebih panjang lagi lah. Okey, baik, terima kasih saudara Megat kerana sudi bersama kami. Dan demikian tadi saudara Megat Kamil Rus, iaitu Pengurus Kanan Besar bagi Sektor Operasi CIDB, mengulaskan tentang insiden runtuhan yang berlaku kebelakangan ini. Dan sekian saja laporan saya. Kembali berakan tugas di studio.